السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, anggota Jawatan Kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan rahmat daripadanya, dipanjangkan umur, diberikan kita usia dan diberikan kita kesihatan, dapat kita hadir pada pagi ini di rumah Allah dan sama-sama kita berniat i'tikaf di masjid ini dan berada pula dalam majlis ilmu taman-taman syurga Raudhatul Jannah. Semoga mendapat rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada pagi ini kita tengok bacaan kitab Sirah Nabi. Ilmunya ilmu As-Sirah Nabawiyah. As-Siratun Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita pilih ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi, dan pada pagi ini rasanya kita baca kali yang kedua. Kali yang pertama dah baca pada bulan November tahun lepas, iaitu nasab dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak masuk kepada tajuk yang ke-6, bab yang ke-6, muka surat 66. Kalau tuan-tuan ada buku dah, muka surat 66, bab yang ke-6, iaitu berkenaan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya tajuk Maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam kitab Arabnya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita kata maulid ni, orang Melayu ni musim-musim maulud bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul. Kalau kat Johor tu mau dekat setahun sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-6 ini dia bercerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasanya tuan-tuan semua dah baca. Tak, ini tajuk sekolah rendah, budak-budak kafar, budak-budak sekolah agama rakyat lah. Tak, tapi kita ulang kaji, tak salah, walaupun kita semua dah hadam benda-benda ni. Tak, kita baca dan kita mantapkan ilmu sirah kita, supaya kita sentiasa rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 40 tahun sebelum kenabian. Dia rangkum semua, panjang cerita ni. 40 tahun daripada lahir hingga umur 40. Sebab apa? Sebab daripada lahir hingga 40 Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjadi rasul, belum dapat wahyu. Umur 40 baru dapat wahyu. Sebab tu dia letak satu bab daripada lahir sehingga 40 tahun. Dah 40 tahun berada di Gua Hira, Jibril datang bawa wahyu, maka rasmilah menjadi rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu cerita lain pula. Nak masuk ke cerita tu rasanya lagi 5 tahun lagi.
Nak panjang lagi cerita tu, nak masuk ke umur 40 tu. Nak tebal buku ni dah. Baik, kita baca kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kalangan keluarga Bani Hashim. Keturunan Nabi ialah keturunan Bani Hashim. Mana datang nama Hashim tu? Moyang. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Yang itulah yang dikatakan moyang. Tak, kita pun gamaknya setakat tu je lah. Kita kalau saya Muhammad bin Maidin, Maidin bin Ma'arif, Ma'arif bin Osman, Osman bin udah aku tak tahu dah. Tak, koma tak tahulah. Orang Kristian ni mungkin dia ingat sampai 7 keturunan. Nah, yang Nabi ni ialah kita dah baca sebelum kan. Tapi yang Bani Hashim tu setakat 4 dah lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim ni kabilah kepada kabilah, salah satu kabilah dalam keturunan Arab Quraisy. Bangsanya Arab Quraisy. Bangsa Arab banyak jenis juga. Arab ni Arab Badui, Arab Quraisy. Arab Quraisy tu pecah pula kabilah. Kabilah kan dalam Quran sebut apa, dalam surah apa tu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa ja'alnakum syu'uba. Aku buatmu ni berbangsa-bangsa, wa qabaila, qabail daripada perkataan kabilah, suku-suku dia pula. Tak, bangsa Arab, suku-suku dia Quraisy. Suku kepada Quraisy ni Bani Hashim. Gamaknya Melayu macam itulah. Nusantara Melayu ni, kalau tengok sejarah dia dah. Kalau tengok sejarah dia yang dikatakan Nusantara Melayu daripada utara Thailand Patani, Songkla, Narathiwat, Melayu Patani, Melayu Narathiwat, keturunan arwah ayah saya belah-belah sana. Mari ke bawah timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, kerajaan Kedah, bawah sekali pergi ke selatan, Johor dengan Sembilan, pergi ke Indonesia. Itu Nusantara Melayu belakang tu. Lepas tu ada Banjar, ada apa lagi, Jawa, Meneling, koma lah, macam-macam ada ni tak? Depan saya ni, Jawa ada, Banjar ada, Meneling ada. Melayu dah tu. Tak? Yang dikatakan Melayu dia ada suku-suku dia pula. Begitulah Arab. Bani Hashim. Kalau orang kaji politik, Jordan hari ni, tu kerajaan Jordan tu, dia ada susu galuhnya bersambung dengan Bani Hashim, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang dikatakan Bani Hashim, iaitu moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di mana? Di Mekah. Tu ulama sepakat, tak ada khilaf. Kok kata, ayo mana ada ustaz ada pandangan lain kata lahir di Malaysia, tu peningnya. Nah, ni dia tak ada khilaf, dia panggil ittifaq, muttafaqun alaih. Kalau ilmu hadis dia panggil muttafaq alaih. Tu istilah dalam ilmu hadis. Apa makna muttafaqun alaih? Hadis tu ulama sepakat sahih. Ulama sepakat mengatakan hadis itu, riwayat itu sahih, dia panggil muttafaqun alaih. Yang ni ilmu sirah panggil benda ni benda ittifaq. Tak ada siapa kata Nabi lahir kat Madinah, kau tak ada siapa kata Nabi lahir kat Palestin, kau tak. Makkah lahirnya, di bumi Makkah pada hari Isnin. Pada hari Isnin, sebagaimana Nabi wafat pun hari Isnin. Lahir Nabi hari Isnin, wafat Nabi pun hari Isnin. Yang ni ittifaq, sepakat. Kalau istilah fiqh dia panggil ijma'. Sepakat ulama, ijma' ulama. Tak, sepakat. Ijma' tu istilah fiqh. Baik. Itu harinya Isnin. Baik, tarikh tarikh ataupun tanggal. Pada tanggal berapa? Pada tarikh berapa? 12 Rabiul Awal. Yang ni tak sepakat. Yang ni khilaf. Khilaf makna apa? Ada khilaf, ada perbezaan, ada percanggahan pandangan. Kajian-kajian yang lebih mutaakhir
Dikaji, kaji. Oi, bukan 12. Ilmu falak. Ilmu falak ni makin berkembang, makin canggih. Sebab tu kita nak semayang mudah. Ada orang duk kira dah. Dia punya zuhur pukul berapa tak payah tengok matahari. Maghrib pukul berapa tak payah nak tunggu terbenam ke apa ke. Tak, ilmu falak berkembang, maka adalah khilaf di situ bahawasanya 12 Rabiul Awal tu tak jatuh hari Isnin. 12 Rabiul Awal tu dia tak jatuh hari Isnin. Sedangkan Isnin tu muttafaq. Ya, Nabi lahir hari Isnin. Tengok. Kaji kira punya kira punya kira. Hak modern sikit ni. Bukan 12 lah. Habis itu 9 Rabiul Awal. Ni kalau kita cerita ke budak ni, pening lah budak ni. Baru ni kan minggu lepas UPKK. Anak saya pun nak terlibat juga. UPKK, ujian penilaian kelas kafar. Ada. Kalau kita cerita 9 Rabiul Awal, sedangkan ikut skema silibus dia 12 Rabiul Awal, salah lah. Tak payah cerita lah kat budak-budak. Depan saya ni bukan budak-budak, bapak budak. Opah budak. Atuk budak. Jadi kita berkembanglah ilmu tu sikit. Maka pandangan yang baru 9 Rabiul Awal, kerana dia kaji 9 tu jatuh hari Isnin. 12 tu jatuh hari Khamis. Jadi yang mana lebih kuat? 9 Rabiul Awal. Baik, katakanlah kau tak nak terima. Ustaz Muhammad ni mengarut lah. Orang duk pakai 12 bulan. Tak apa, sebab dia bukan berakidah pun. Nak pegang 12, peganglah 12 Rabiul Awal. Nak pegang 9, peganglah 9. Sebab dia khilaf. Tak ada melibatkan akidah. Bukanlah kata, siapa kata 12, rosak akidah. Siapa kata 9, kafir murtad. No, dia bukan berakidah. Dia hanya sejarah pengkajian benda khilaf. Maka ilmu berkembang, pandangan yang lebih tepat walaupun kurang masyhur. Tepat lain, masyhur lain. Kalau pandangan masyhur 12 lah. Masyhur, orang semua tahu, pandangan tu tersebar 12 Rabiul Awal. Tapi kita nak cerita tentang lebih tepat, lebih asah, 9 Rabiul Awal. Tu benda khilaf. Jangan duk bergaduh. Nak pegang 12, pegang. Nak pegang 9 pun boleh juga. Permulaan dari tahun terjadinya peristiwa penyerangan pasukan gajah. Baik, Isnin sepakat, tak ada siapa kata hari lain. 12 Rabiul Awal tak sepakat, ada kata 9. Dan tahunnya ialah tahun gajah. Peristiwa penyerangan pasukan gajah ni semua tahulah apa dipanggil Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Penyerangan tentera bergajah. Ketika tahun itulah berlaku serangan kepada Kaabah, dan pada tahun tu jugalah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak murid saya tanya, dah jahdul, Ustaz, tahun gajah tu berapa hijrah? Tak apalah tahun 2, budak 8 tahun. Yang koma tanya juga cari pasal. Jangan tanya. Tahun gajah tu berapa hijrah? Dia tanya. Belum hijrah lagi lah, Nabi baru lahir. Tak. Hijrah ni bermula Nabi hijrah ketika usia 53 tahun. Ketika Nabi berusia 53 tahun, barulah adanya perkiraan hijrah. Yang ni belum lagi lah, baru lahir, maka tak ada hijrah. Tu kita jawab pada budak-budak. Sebab budak-budak tanya, orang tua tak tanya lah kot, insya-Allah orang tua dah faham. Tahun gajah. Yang ni sepakat. Dia bukan macam tarikh tadi. Tarikh tak sepakat, ada kata 12, ada kata 9. Yang tahun gajah sepakat. Sejarah bersumber sahih, sumber kuat mengatakan Nabi memang lahir tahun kejadian yang disebut dalam Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil makna gajah. Tahun gajah tentera Abrahah menyerang Kaabah, dan pada ketika itu lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau nak kira, kalau nak sebut tahun Masihi boleh, iaitu tahun 571 Masihi ataupun tanggalnya 20 April. Itu sebagai ilmu tambahan lah. Itu pun perkiraan tu pun ada. Kalau dalam buku-buku lain, tarikh lain, tak apalah, itu benda tak sepakat. Betul-betul. Saya pun tak selesa benda. Okey, terima kasih. Baik, kalau ada orang tanya tarikh Masihi, tarikh Masihinya ialah 20 April 571. Kalau kamu nak tanya, katakanlah Nabi masih hidup. Katakanlah Nabi masih hidup, Nabi tak wafat lagi. Kira sendirilah umur Nabi 571, sekarang 2024. Kamu tolaklah sendiri. Baik. Perkara ini terungkap menerusi hasil penelitian dari seorang ulama terkenal bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan seorang ahli astronomi bernama Mahmud Bashar. Yang ni sumber dia. Syekh Mubarak Furi, dia bawa sumber. Ini dia panggil ilmu akademik. Ilmu akademik. Orang mengaji universiti, orang mengaji peringkat ijazah, master, PhD, benda-benda macam ni amat-amat penting. Apatah lagi kalau melibatkan agama. Benda tak agama pun penting. Katakanlah bab perubatan. Ubat ni boleh menyembuhkan sekian. Penyakit ni kena operate. Katakanlah benda tu datang daripada mimpi. Bomoh tu mimpi. Ubat ni dak kaedah nak sembuhnya, operate lah apalah. Tak ada sumber, tak ada pengkajian bab perubatan. Kau mau percaya ke tak? Percaya ke tak? Dia panggil bukti saintifik tu tak ada. Tu benda-benda yang dunia, perubatan, ilmu kejuruteraan, nak bina bangunan, dia punya spesifikasi, dia ikut spek macam mana, kandungan itu, kandungan simen banyak mana, kandungan logam banyak mana nak bina bangunan, ukuran dia, seni bina dia. Itu ilmu dunia. Tiba-tiba bab ilmu agama ni kamu tak tahu sumber datang daripada mana. Kalau ambil daripada mimpi, lebolah aku pun boleh mimpi. Masing-masing mimpi lah. Orang Kristian ni semua boleh mimpi. Malam tadi aku mimpi. Mimpi apa? Tahun ni Ramadan kita tak payah puasa, kita puasa Syawal. Boleh? Yang ke seorang tu lagi pula mimpi pula. Mimpi dia kata tahun ni Ramadan tak payah 30, 15 aja. Mampu Kalau nak main pakat mimpi macam tu. Masalah hari ni agama ni orang kutip tepi jalan. Dalam WhatsApp bulan Rajab baru ni baru je sehari dua ni, kelebihan 10 Rajab. Ambil mana? Ambil dari mana 10 Rajab, kelebihan 10 Rajab ni? Duk sebar dalam TikTok, sebar dalam WhatsApp. Puasa sunat 10 Rajab lah, solat sunat 10 Rajab lah, Allah ampun 10 Rajab lah. 10 Rajab ada kelebihan. Aku hidup 45 tahun tak pernah dengar, tahun ni baru dengar. Yang ada 10 Muharram, Ashura. Tapi sumber dia TikTok. Kelebihan 10 Rajab. Boleh reka-reka buat agama macam tu? Ni benda-benda macam ni kita kena alert. Agama ni benda yang dia panggil apa dia? Benda yang wajib kita ambil daripada isnadun sahihun. Sebab ilmu ini ilmu agama. Agama ni bersumberkan wahyu. Tak boleh nak reka-reka sendiri. Sebab tu Syekh apabila dia sebut satu fakta, satu data, maka sumbernya daripada ulama Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dan seorang ahli astronomi bernama Mahmud Bashar. Dan mereka berdua ulama, mereka ambil daripada sumber pengkajian yang sahih. Ini ilmu akademik. Footnote dia. Orang mengaji universiti buat tesis PhD, buat
kertas kerja akademik dia panggil apa? Kertas projek. Kalau zaman saya dulu, saya ambil degree, tak lulus degree, takkan lulus ijazah kalau tak lulus kertas projek. Buat kertas projek, kaji sekian. Okey, ni mu kaji ambil mana buku ni? Ni ambil pada mana? Profesor tu. Okey, sumbernya sahih, terima. Okey, beres. Kalau bab agama ambil kat TikTok, mana maunya? Berapa banyak benda-benda palsu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook kalau tidak ada pengkajian yang sahih, sumber yang sahih. Kita kena disiplinkan diri macam tu. Sebab agama ni bukan barang tepi jalan. Tak? Ni. Jenuh saya jawab pun ni. Ustaz, betul ke 10 Rajab ni? Duk sebar pula kelebihan 10 Rajab. Selama ni tak ada pun 10 Rajab. Tak, Allah ampun dosa, jamin syurga lah. Tak, beramal 10 Rajab. Benda-benda macam tu tidak ada sandaran yang sahih. Maka kita jangan ambil. Agama ni ada nilai dia, ada izzah. Baik, habis ya. Tu dia bagi sandaran, bagi footnote, nota kaki. Ambil daripada mana? Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah, dan diambil daripada pengkaji astronomi Mahmud Bashar yang mengatakan sahih, confirm, apa nama ni, dikatakan sebagai sepakat lahirnya Nabi pada hari Isnin. Baik, seterusnya disebut pula di sini ialah beberapa tanda-tanda kenabian, peristiwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bayiku keluar, Nabi pun lahir. Aku melihat terdapat cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam. Tu dia panggil apa? Tu dia panggil irhas. Irhas ni makna benda-benda pelik yang berlaku kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan karamah. Cuma karamah ni letak pada wali Allah. Irhas ni letak kepada orang-orang sekitar nabi-nabi. Contoh yang lain kalau tuan-tuan nak mudah faham, Nabi Isa alaihissalam boleh bercakap di dalam buai. Nak kata benda tu mukjizat, tak lagi lah, sebab dia budak lagi, dia tak jadi nabi lagi. Dia panggil irhas. Ada juga riwayat menyebut ketika peristiwa Zulaikha, ataupun dalam Quran dia tak panggil nama pun, tak ada pun nama Zulaikha ni, dia panggil apa? Imra'atul Aziz. Isteri pembesar Mesir. Isteri pemimpin Mesir menggoda Nabi Yusuf. Isteri pembesar Mesir yang dikatakan namanya Zulaikha, tak apalah pakailah nama Zulaikha walaupun tak sahih. Yang dikatakan nama Zulaikha menggoda Nabi Yusuf di istana. Jadi tak tahu siapa betul, siapa yang menggoda dulu. Kan? Zulaikha dulu ke mengorak? Nabi Yusuf dulu ke yang nak kepada perempuan tu? Maka riwayat menyebut ada seorang baby yang mengatakan Zulaikha yang, ya kalau istilah kasarnya, gatal dululah. Kalau istilah dia tak. Macam budak tu kata Zulaikha yang mula dulu, yang menggoda dulu. Marilah Nabi Yusuf, marilah, kan dalam Quran surah Yusuf tu kan, kalau tarik kalau baju tu koyak belakang, maka Zulaikha lah. Kalau baju tu koyak depan, maka Nabi Yusuf lah. Tak, tengok, ternyatalah Zulaikha. Riwayat tersebut ada budak tersebut, Zulaikha dulu. Itu namanya irhas. Benda-benda pelik. Mak Nabi Musa, mak Nabi Musa dia tahu yang Fir'aun tu nak semelih anak lelaki. Nabi Musa kan lahir zaman Fir'aun. Nabi Musa lahir zaman Fir'aun. Maka Fir'aun ni punya jahat, dia buat satu dasar polisi semelih anak lelaki. Maka mak Nabi Musa, saya tak ingat siapa nama ibu kepada bonda kepada Nabi Musa, dia disebut dalam kitab sirah, saya tak ingat siapa nama dia. Bonda mak kepada Nabi Musa ni pergi ke sungai menghanyutkan dia. Dia tahu anak dia akan selamat melalui ilham, melalui ilham Allah kepada Ummi Musa, maka itu dikira sebagai irhas. Benda-benda macam tu. Termasuklah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa perkara irhas.
keluar cahaya daripada kemaluan bonda Nabi Aminah. Tak, yang mana cahaya itu menyinari istana-istana di Syam. Juga ada cerita sebut runtuhnya 10 istana Kisra. Istana tu runtuh kerana istana tu melambangkan kepada agama, betapa berkuasanya agama-agama yang menyembah berhala ketika itu, kerajaan Rom dan Parsi. Kemudian padamnya api orang-orang Majusi. Orang Majusi sembah api, maka api itu terpadam. Elok je Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, terpadam api itu. Ini perkara-perkara pelik yang dikira sebagai gambaran kelahiran, kemuliaan, keistimewaan lahirnya seorang bayi yang bukan calang orang. Itulah khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk manusia, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, ini ambil daripada sumber yang sahih. Alhamdulillah, dalam buku ni dia tak campur benda-benda yang karuk-maruk. Contohnya ada disebut riwayat disambut oleh Asia, isteri Firaun, disambut oleh Maryam, bonda Nabi Isa. Yang tu dalam kitab-kitab lain yang kita tak pakailah, kerana ia amat-amat jauh daripada kebenaran. Asia dah lama wafat, Maryam dah lama wafat, zaman Nabi tu zaman berbeza. Baik, habis cerita tu. Tak, saya tak ambil semua, saya ambil yang penting-penting saja. Setelah Aminah melahirkan, maka dia mengirim utusan ke tempat datuknya si bayi itu Abdul Muttalib. Maka kabarlah kepada, nak kabar pada siapa? Lahirlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu suami tak ada. Bapa Nabi kan dah meninggal dan ketika Nabi dalam kandungan. Maka dia pun mengkhabarkanlah kepada Abdul Muttalib, mengirim utusan. Bagi tahu kepada Abdul Muttalib untuk menyampaikan berita gembira bahawasanya lahir seorang anak yang merupakan cucu kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun datang perasaan gembira, lalu menamakan bayi tersebut dengan nama Muhammad. Yalah, Muhammad tu nama yang dipilih oleh Abdul Muttalib, tapi hakikatnya diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Muhammad? Terpuji. Muhammad daripada perkataan hammada, yuhammidu Muhammadun, tahmid. Dan Allah Taala pun bernama Al-Hamid. Innaka Hamidun Majid. Innaka, kita dah baca dalam tahiyat akhir kan, kita kata apa tahiyat akhir? Innaka Hamidun Majid. Engkaulah Allah Hamidun, maha terpuji. Daripada perkataan Hamidun, Hamida, Sami Allahu liman Hamida. Daripada perkataan Hamida itulah Hammada. Hammada itulah Muhammad, terpuji. Dalam Quran surah apa? Surah Shaf disebut nama yang lain pula, Ahmad. Muhammad pun ada dalam Quran. Muhammadur Rasulullah dalam Quran 4 kali sebut Muhammad. Dalam Al-Quran lafaz nama Nabi Muhammad ada 4 kali. Surah Al-Ahzab, surah Ali Imran, surah Muhammad, surah Al-Fath. Kalau orang tanya berapa kali nama Nabi sebut, yalah banyaklah disebut Nabi, cuma tak sebut nama. Ya ayuhan Nabi tu banyaklah, ya ayuhan Rasul tu banyaklah, tapi betul-betul sebut nama dalam Quran 4 kali. Surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Ali Imran, surah Al-Ahzab. Muhammadun. Lagi satu surah Shaf disebut namanya Ahmad. Yang lain-lain itu tidak sepakat. Yang sepakatnya Muhammad dengan Ahmad. Ada lagi tak nama lain? Ada, tapi tak sepakat lah. Ulama kata tak, ada setengah kata ya, ada kata tidak. Contoh, Yasin. Ada kata nama Nabi, ada kata tidak. Taha. Ada kata nama Nabi, ada ulama kata bukan. Lagi apa lagi nama Nabi? Mustafa. Mustafa ni tak ada dalam Quran lah. Dia dalam riwayat ulama lain. Dalam kitab-kitab sirah. Mustafa. Adnan. Banyak nama-nama Nabi yang tidak sepakat. Yang sepakat Muhammad dan Ahmad. Ada orang eja Muhammad, macam-macam eja Muhammad. Tak apalah dulu-dulu. Kalau boleh perbetulkanlah.
Perbetulkanlah. Hak orang 70-an, 60-an nak buat macam mana, tak boleh baiki dah. Mungkin masa pendaftaran boleh sila eja. Kalau boleh ejaan Melayu pun samakanlah. Nak bagi betul-betul makna tu terpuji. Ada orang eja, saya tak marah pun, tapi kalau boleh eja lah betul nama saya MO. Tak, MO ni tak ada dalam bahasa Arab. MO bunyi apa? Mo bagi apa mo? Bagi atas, ma. Bagi bawah, mi bukan mo. Bagi depan, mu. Habis tu mo bagi apa? Tak apalah masalah ngeja pun. Satu, yang kedua MI kat belakang tu. Tak? Muhammad. Udah MO Muhammad pula. Sedangkan nama Nabi Mu. Mim bagi depan mu, mana ada bagi. Kalau MO bagi apa aku tak tahu. Tak, bagi belakang. Ada ke bagi belakang? Baik, yang kedua I kat belakang tu tak apalah. Nama-nama baru ni, anak-anak kita ni eja betul-betul. Tak, bab-bab letak nama ni, bab-bab ngeja nama ni. Kadang-kadang nak bagi bunyi Arab, K jadi Q. Sedangkan dari segi pertukarannya dia tak boleh letak Q kat situ. Contoh Mubarak cantik nama dia, Mubarak. Tapi kat belakang letak Q. Oh, nak bagi canggih. Jadi apa? Barak jadi kilak lah pula. Sedangkan nak nama berkat, Mubarak yang diberkati. Letak nama Mubarak, cantik lah Mubarak, berkat. Tapi udah letak nama Q nak bagi canggih, udah jadi qaf lah pula kat situ. Qaf jadi barak, waradun, warbak kilak. Dia main tukar-tukar macam tu. Sebab tu para bapa, para isteri, para ibu, para bapa, para atuk nak letak nama anak ke, nama cucu ke, betul-betul ejaan dia. Nak makna tu, betul-betul makna yang memberi makna. Tak ada orang asal ke bunyi istilah Quran, istilah Arab je lah. Tak, Kasuda nama. Saya kata nama orang Melayu ke nama Jepun ni? Apa nama? Kasuda. Ada dalam Quran Ustaz? Ada dalam Quran? Ya, tadi imam kita baca tadi. Tak, ayyatra kasuda auda. Kasuda. Memang ada dalam Quran, tapi mau ambil ujung dengan depan, mana mau ya? Ambil ujung tambah dengan depan. Ka tu perkataan yattruka. Sudah tu perkataan lain pula. Digambarnya jadi kasuda. Udahnya apa pun tak ada makna. Asalkan bunyi Quran. Nak bagi muka nampak Jepun ke apa? Tak kasuda nama. Tu kena mengaji bab-bab macam ni. Baik. Jadi memilih nama Muhammad ialah Abdul Muttalib. Letak nama Muhammad. Nama ini belum pernah dikenali di kalangan bangsa Arab. Orang Arab ketika itu tak ada nama Muhammad. Abdul Muttalib letak nama Muhammad dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu jadi nama Nabi ialah Muhammad. Eja betul-betul mim ha mim dal, ataupun bahasa Melayunya eja Aruminya MUHA double M. Kenapa double M? Kerana mim tu sabdu. Kalau tak ada M, kalau satu M Muhammad, udah lari makna dia. Jadi ejaan tak seragam kan? Ada MO lah, M-nya satunya sepatut dua, MO tak mau sepatut MU, MA kat belakang ada yang MI. Tak apalah tu hak lama-lama 70-an, 80-an, 90-an dulu. Yang hak terbaru ni kalau nak letak nama anak, nama cucu Muhammad, itulah ejaan dia, MUHAMMED, barulah tepat dengan bahasa Arab. Baginda dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Maka siapa yang mengkhatankan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu datuknya Abdul Muttalib. Pandangan ini juga khilaf. Apa makna khilaf? Ada perbezaan pandangan dalam kitab sirah yang lain, walaupun itu tidaklah sahih juga.
Yang ni pun ada dia punya kelemahan sandaran dia juga. Ada yang mengatakan Nabi sudah siap berkhatan ketika lahir. Nabi lahir itu berkhatan dah. Satu pandangan. Syekh Mubarakfuri dia tak terima pandangan tersebut. Lalu dia pun cari dalam kitab-kitab sejarah sumber yang mengatakan yang mengkhatankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, maknanya Nabi lahir tak berkhatan. Hari ke-7 baru dah berkhatan. Dah ke baru? Kalau kita orang Melayu ni hari ke-7 tu awal berbenar tak? Tak, orang Arab biasa. Hari ke-7 dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib. Ini perbahasan panjang lah. Tak, tuan-tuan nak pegang pandangan Nabi lahir dah kata dah. Supaya menjaga kemuliaan Nabi. Tak ada siapa-siapa pun yang mengkhatankan Nabi, tengok kemaluan Nabi. Itu pandangan juga. Walaupun ada kelemahan dia. Mari pandangan ni, sebenarnya Nabi lahir memang macam manusia lain. Sebab ayat Quran kata, Qul innama ana bashar. Nabi SAW ni manusia. Ada pula hadis lain sebut, ya, lahir manusia ni, dah kata manusia kan, berkaki ayam, berbogel, dan tak berkhatan. Itu pun hadis kuat juga. Lahir manusia, semua manusia lah, termasuk Rasulullah SAW. Maka lahir tu dalam keadaan hufatan, berkaki ayam, tak pakai kasut, uratan, bogel, tak pakai apa-apa baju kain, tak ada, dan ghurlan, tidak bersunat. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pegang pandangan itu. Kita mungkin dalam buku sekolah rendah katakan Nabi dah berkhatan. Tapi pengajian kata Nabi pun lahir tak berkhatan juga. Habis itu siapa khatankan dia? Atuknya Abdul Muttalib mengkhatankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika umur Nabi 7 hari. Itu dia. Baik, seterusnya perempuan pertama yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itulah bondanya Aminah menyerahkan tu Arab dulu. Dia panggil budaya dulu. Nak kena cari orang yang menyusu. Maka perempuan pertama yang menyusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hamba kepada Abu Lahab. Zaman tu ada sistem hamba. Hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni siapa? Pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang bertukar dengan Abu Jahal. Baru ni saya tengok orang duk bahas dalam Facebook. Oh ni pak saudara Nabi Abu Jahal. Sejak bila pula Abu Jahal pak saudara Nabi? Mudah bertukar takir. Tak, Abu Jahal tu tak ada kena-mengena, tak ada hubungan darah pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikata pak saudara Nabi-nya Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jangan bertukarlah. Tak, udah tua-tua pun bertukar lagi. Bukan orang kat sini, orang tempat lain. Yang dikatakan pak saudara Nabi ialah Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Jahal ni tak ada kena-mengena dengan darah keturunan Nabi. Abu Jahal ni jahat, musuh Nabi, benci pada Nabi, nak bunuh Nabi. Nama sebenar dia Omar. Sebab tu kan ada doa, Allah akan memuliakan Islam ketika mana Islam ditentang oleh Umar. Allah akan bangkitkan Umar untuk mempertahankan Islam. Tak ada riwayat sebut. Islam datang, yang lawannya Umar. Umar tu siapa? Nama sebenar kepada Abu Jahal. Tak. Abul Hakam Hisham Umar nama dia. Ni nama IC kepada Abu Jahal. Dia lawan Islam, benci Islam, hina Nabi, nak bunuh Nabi, dak zalim pada Nabi. Itu Abu Jahal. Tapi akan bangkit juga Umar yang akan mempertahankan Islam. Umar mana pula? Umar Al-Khattab. Itu cerita. Jadi Umar tu hak kafir ni, Abul Hakam Hisham Abul Hakam ni terkenal dengan Abu Jahal. Jahal makna jahil, bodoh, tak cerdik. Lawan Islam ni Abu Jahal ni, dia bukan pak saudara Nabi. Sebab dia pak saudara Nabi, jahat juga, zalim juga. Abu Lahab.
Kenapa Abu Lahab? Allah menggelarkan dia Abu Lahab. Nama sebenarnya Abdul Uzza. Abi Lahab wa Tab. Baik, Abdul Uzza ni ataupun nama glamour dia Abu Lahab, dia ada hamba. Zaman tu kan sistem perhambaan. Maka salah seorang hambanya bernama Suwaibah. Maka Suwaibah inilah yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak orang mula-mula menyusu. Lepas tu barulah diberi kepada yang ni nama-nama yang lebih popular lah. Yang lebih popular nama ibu susu Nabi siapa dia? Bukan Suwaibah kan? Suwaibah ni kadang-kadang orang baru pertama kali dengar Suwaibah. Tak, tapi dalam kitab sirah yang lebih sahih, wanita pertama yang menyusukan Rasulullah ialah Suwaibah. Menurut riwayat Mansur Furi tadilah. Dan kemudian selepas pada itu barulah diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk menyusukan Nabi sehinggalah Nabi berusia 6 tahun. 6 tahun. Maknanya bukanlah menyusu 6 tahun, 6 tahun dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Dalam Islam menyusu berapa tahun? Dalam Islam menyusu berapa tahun? 2 tahun je lah. Masa ni tak belum Islam lagi lah. Wahyu pun tak turun lagi. Baru Nabi pun baru baby kan. Dalam Islam menyusu ialah dalam Quran sebut dalam surah Luqman, wa fisaluhu fi amain. Wa fisaluhu fi amain. Dan proses menyusunya selama 2 tahun. Baik, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan sejarah ini ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke pangkuan ibunda tercinta dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Dalam jagaan Halimatus Sa'diyah tu berlaku satu peristiwa yang pelik, yang mana sekarang ni kita bulan Rajab. Sekarang kita bulan Rajab, kita sambut apa? Peristiwa Isra' Mi'raj. Malam tadi pun dah ada dah, walaupun Isra' Mi'raj ni 27 Rajab. Rasanya kita belum 27 kot. Belum lagi 27 Rajab, tapi dah sambut dah setengah-setengah masjid. Malam tadi di Masjid Sungai Tungku, Al-Fadhil Ustaz Kazim datang ceramah Isra' Mi'raj, iaitu dalam peristiwa Isra' Mi'raj sebelum Nabi di-Mi'rajkan berlaku peristiwa sebelum Nabi di-Isra'kan di Masjidil Haram. Malaikat Jibril datang membelah dada Nabi, basuh dada dengan air Zam-Zam, kemudian barulah Nabi Isra' ke Masjidil Aqsa dan di-Mi'rajkan. Itu Isra' Mi'raj. Maknanya belah dada tu kali kedua. Orang tanya, bila kali pertama? Kalau duk ceramah Isra' Mi'raj kan, ceramah Isra' Mi'raj, dada Nabi dibelah sebelum Isra', dada Nabi dibelah sebelum Isra'. Kali ke berapa dah tu? Kali kedua. Kali pertama, ni lah nak cerita. Ketika baby. Riwayat daripada Imam Muslim, Anas bin Malik. Riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda kecil, waktu kecil di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, didatangi oleh Jibril alaihi salam, malaikat Jibril, yang mana Nabi bermain-main dengan beberapa orang temannya. Boleh main dah, maknanya 5-6 tahun lah tu. Budak-budak biasa 5-6 tahun bermain-main dengan temannya. Jibril datang membelah dada Nabi. Kali pertama dibelah dada ialah pada ketika Nabi kanak-kanak. Yang kata peristiwa Isra' tu, itu dah dewasa dah, tu kali kedua. Membelah dada dan mengeluarkan hati baginda, lalu mengeluarkan segumpal darah daripada dada baginda seraya berkata, ini adalah sebahagian dari syaitan yang terdapat pada dirimu. Segumpal darah tu. Kan ada riwayat mengatakan syaitan duk mengalir dalam urat-urat darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia biasa. Sebelum dilantik menjadi rasul, kanak-kanak biasa. Sebelum dilantik menjadi rasul, itulah yang duk ada dalam darah. Macam kita lah. Cuma kita ni sampai ketua takkan jadi nabi. Sampai ke mati takkan jadi nabi. Nabi budak-budak ni umur 6 tahun tak jadi nabi lagi. 40 tahun baru jadi nabi. Jadi dia pun macam biasa. Segumpal darah itulah, maka Jibril datang, belah dada, ambil hati Nabi dan mengeluarkan segumpal darah, lalu mengatakan sebahagian syaitan ada di sini, maka dibasuhnya.
maka sejak daripada itu tidak ada syaitan lagi dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam urat darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mencucinya di dalam satu bekas besar yang terbuat daripada emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian memasukkannya ke dalam tempat asal hati tadi, dimasuk ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanyalah operate macam mana. Saya tanyalah, benda tu dipanggilkan irhas. Mukjizat, cuma tak kata mukjizat lah sebab Nabi tak jadi Nabi lagi. Mukjizat ni kepada Nabi. Ketika ni baru 6 tahun tak jadi Nabi lagi lah, dia panggil irhas. Benda-benda pelik. Tak, hari ni orang liberal, nak sabar ke? Jibril operate macam mana? Alat-alat operate canggih tak ada lagi zaman tu. Sampai ke tangan tu kepala otak dia fikir, nampak benar bodoh. Yang Jibril itu malaikat. Dia rasa pelik benda tu. Semua nak dipikir dengan logik. Tak. Semua nak dipikir dengan rasional. Bukan semua perkara rasional. Kalau semua benda rasional, ya, wuduk tu basuh punggung lah sebab mu berak tadi, mu kencing tadi, mu kentut lagi. Di situ tak basuh pun. Basuh muka lah pula. Wuduk. Padahal kentut elok belakang, keluar ikut belakang. Mari-mari wuduk basuh muka. Kalau ikut rasional logiknya lah. Tapi agama ni bukan semua benda ikut rasional logik. Dia datang daripada wahyu. Jadi jangan ditanya macam mana operate tu boleh berlaku. Tak? Dibasuhnya hati tadi, dikeluarkan darah, guna air Zam-Zam, kemudian masukkan kembali ke tempat asal. Anak-anak kecil yang lain mencari ibu susuannya. Budak-budak kawan-kawan tadilah. Kan Nabi umur 5-6 tahun, budak-budak 5-6 tahun biasalah duk main-main, duk berlari-lari. Kawan-kawan dia tadi terkejut. Apa berlaku pada Muhammad ni? Tak, ada orang mari belah dada. Allah munculkan Jibril itu berupa orang. Bukan Jibril itu orang, Jibril itu malaikat, tapi dimunculkan dalam bentuk orang. Sebagaimana hadis Jibril nombor 2, hadis kitab 40 lah. Baca hadis 40 Imam Nawawi, kitab hadis 40 Imam Nawawi, cari hadis nombor 2. Hadis tu terkenal dengan nama dia hadis Jibril. Jibril datang tempat Nabi, majlis Nabi tu. Sahabat-sahabat tengok, Allah, putihnya jubah, hitamnya rambut, tak kenal seorang pun tak kenal. Siapa tu? Putihnya jubah dia, hitamnya rambut dia. Rupanya itulah Jibril. Tu hadis lain dah. Yang ni pun begitu jugalah. Allah datangkan Jibril bukan rupa asal. Sebab kalau rupa asal ada sayap lah. Besar tak tahu belum besar mana lah. Sayap dia pun boleh tutup planet bumi. Kalau rupa asal. Tapi dijelmakan dalam rupa orang. Maka kawan-kawan budak-budak tadi tengok, Muhammad apa jadi pada Muhammad ni, berdarah semua tu. Maka dikabar kepada mak dia, Muhammad telah dibunuh. Ada orang telah bunuh Muhammad, sedangkan itu bukan pembunuhan, tak mati pun, itu pembelahan dada, dibelah dada, dikeluarkan hati, diambil segumpal darah dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Bayangkan umur 6 tahun dah bersih hati Nabi. Sampailah Nabi menjadi Rasul pada umur 40 dalam keadaan hatinya bersih. Dan di Isra' Mi'rajkan, sekali lagi dibelah dan di Isra' Mi'rajkan untuk bertemu dengan Tuhan di Sidratul Muntaha dalam keadaan hati yang bersih. Mereka pun datang menghampiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu elok je, selesai operate dada tadi, selesai basuh hati dengan air Zam-Zam tadi, elok balik semula, tak ada apa, tak mati pun. Budak-budak tu datang, tengok wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berseri-seri. Semakin berseri. Tadi duk main tadi tak ada lah berseri rupa itu. Lepas pada nampak, dia nampak budak-budak kawan-kawan tadi nampak berdarah, dia belah dada tadi. Elok je, tak ada apa kesan, tak ada paruh apa pun. Tengok-tengok berseri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika usia Nabi 6 tahun, yang ketika itu masih lagi di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah. Lepas peristiwa itu barulah Halimah sangat takut. Apa jadi pada anak jaga anakku ni? Budak-budak tadi kata kena dibunuh lah apalah. Maka ketika itu dia bincang dengan suami dia untuk menyerahkan semula Nabi kepada ibunya, iaitu ketika itu ibunya Aminah masih lagi hidup ketika berusia 6 tahun. Jadi serah balik kepada bonda Aminah, dan apa berlaku yang tu kita sambung pada bulan hadapan lah, insya-Allah.
Setakat tu yang boleh saya kongsikan, kerana cerita ni panjang lagi. Panjang pula kalau nak masuk kepada Nabi diserah kepada Aminah, apa berlaku kepada Aminah, apa berlaku kepada Abdul Muttalib, tu panjang cerita pula lah. Rasanya cukuplah setakat tu. Yang tu kita sambung pada bulan hadapan, hari Sabtu minggu yang keempat untuk kitab sirah ini. Jadi kita jumpa pada malam esok insya-Allah. Malam esok kuliah maghrib kita sambung kitab akidah, asas akidah Islam. Yang tu malam esok kitab akidah untuk kitab sirah kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu alam, setakat itulah apa yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. Moga-moga apa kita baca kita faham dan menambah-nambahkan lagi cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita semua nanti masuk dalam kalangan umat Muhammad, berkumpul di mahsyar dan bersama dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin. Wallahu alam, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafara dan suratul asr.